Allah. Dia jadi putih ke? Tak tahu. Nak setting kamera. Dia buka kat sini sah. Dia kena pergi balik kat kamera mula-mula tadi. Start mana? Apa? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin alaihim assalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya'i wa salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Yayasan Kuasa Masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini diizinkannya sekali lagi kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya bagi membantu kita menjalani kehidupan supaya diterima Allah apa saja kita buat dalam dunia ini. Apa saja kita buat dalam dunia ini mesti dijadikan ibadah. Karena Allah jadikan kita semata-mata untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman dalam Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba-hambaku, untuk menyembah, beribadat kepadaku.
Sebab Allah jaga kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apa saja kita lakukan, apa saja tindakan kita, mesti merupakan ibadah kepada Allah SWT. Sama ada ibadah yang senang sembahyang tadi atau ibadah yang lain. Jadikan ibadah juga. Makan jadikan ibadah, minum jadikan ibadah, tidur jadikan ibadah, berkebun jadikan ibadah, berikan jadikan ibadah, berniaga jadikan ibadah, nikah kahwin jadikan ibadah. Whatever you do must be in the concept of worshipping Allah. Karena kita dijadikan Allah untuk beribadah kepadanya. Karena Allah yang menjadikan kita. Dan kita tak lama lagi akan kembali kepadanya. Banyak dah kenalan-kenalan kita sudah kembali kepadanya. Nunggu video kita je lagi. Jadi mari kita jadikan apa saja tindakan kita sebagai ibadah kepada Allah SWT. Dapat pahala. Nak dapat pahala mesti ada 5 syarat. Yang pertama yang kita buat tu niatnya mesti betul. Yang kedua, benda yang kita lakukan itu sah di sisi syarak. Bukan benda yang haram, bukan benda yang makruh. Pada umpamanya harus. Yang ketiga, pelaksanaannya mesti betul. Jangan melakukan perkara-perkara yang di luar kehendak syariat. Apa saja kita buat, pelaksanaannya mesti betul. Yang keempat, hasilnya atau natijahnya kita salur kepada tempat yang betul. Apa saja, ada ilmu, kita gunakan ilmu untuk diamalkan. Kalau berniaga dapat untung, kita gunakan keuntungan untuk kebaikan. Makan, dapat tenaga, kita gunakan tenaga untuk ke arah kebaikan. Yang kelima pula, mesti kita jangan tinggalkan ibadah yang asas. Dalam Islam ni ada ibadah yang asas, ibadah yang penting, iaitu rukun Islam yang 5. Jangan tinggalkan. Sembahyang jangan tinggalkan, puasa Ramadan jangan tinggalkan, zakat jangan tinggalkan, haji jangan tinggalkan kalau mampu. Dalam sembahyang mengucap betul-betul. Baru jadi ibadah. Apa saja kita buat dapat pahala. Apa saja kita buat merupakan ibadah kepada Allah SWT. Barulah menepati kejadian kita ni oleh Allah dengan apa yang Allah kehendaki. Baik, untuk pagi petang ni, malam ni, kita bicara sambung lagi pembacaan kita. Kita sedang berbicara tentang sifat-sifat yang ada pada Allah SWT. Keadaan Allah tu macam mana? Kita dah belajar. Wujud dah belajar, qidam dah belajar, baqa dah belajar, mukhalafatuhu lil hawadith dah belajar, qiyamuhu ta'ala binafsih dah belajar, wahdaniyah dah belajar. Untuk malam ni sambung lagi, iaitu sifat yang ketujuh, namanya Al-Qudrah. Wahdaniyah dah belajar dah. Maknanya kita dah belajar sifat nafsiyah, sifat salbiyah, dan sekarang kita masuk dalam sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu artinya sifat yang ada kaitan dengan yang lain daripada sifat itu sendiri. Itu namanya ma'ani. Ada tugas yang lain. Ya. Sifat ma'ani ada 7. Qudrah. Yang kedua, iradah. Yang ketiga, hayyun. Yang keempat, sama. Yang kelima, basar. Yang keenam, ilmu. Lupa tentang sebut tadi ya. Yang keenam, ilmu. Yang ketujuh, kalam. Ya. Qudrah, iradah. Itu yang kedua. Qudrah, iradah. Iradah belum, malam di qudrah. Yang ketiga, ilmun. Yang keempat, hayyun. Yang kelima, sama. Yang keenam, basar. Yang ketujuh, kalam. Itu sifat ma'ani. Sifat yang ada kaitan dengan sifat yang lain. Ada hubungan dengan yang lain, dengan alam. Umpamanya, Allah itu melihat, ada benda yang dilihat oleh Allah. Apa yang dilihatnya? Segala benda yang harus ni, yang wajib dia lihat, diri dia sendiri dia melihat dan sebagainya. Kita akan bicara tentang itu ya. Namanya Al-Qudrah. Orang Melayu kata Kudrat.
Yang sebutnya yang sebenarnya Al-Qudrah. Artinya kuasa. Allah itu berkuasa dan kuasa Allah itu sempurna. Kalau kita kuasa kita hanya ada di dunia itu pun tak sempurna. Tapi Allah punya kuasa di dunia berkuasa sampai di akhirat dia berkuasa. Sampai bila-bila tak pernah dia tidak berkuasa. Itu Al-Qudrah. Apa kuasanya? Mengada dan mentiada. Apa yang ada berkuasa dia mengadakannya, dan apa yang Allah tak ada berkuasa juga dia tidak mengadakannya. Perbezaan kita banyak yang kita hendak tapi tak upaya untuk mendapatkannya. Banyak juga tak hendak tapi datang juga. Sama nak di mana yang kata? Datang juga. Sama nak darah tinggi yang kata? Datang juga. Sama nak tua yang kata? Saya bercakap ni kan tak tua pun, tapi tua je. Akhirnya sampai nak mati, datang juga. Jadi walaupun dia tak nak datang juga, tapi Allah dia bila dia tak nak, dia kuasa untuk tidak mengadakannya. Bila dia tak berkuasa juga dia boleh mengadakannya. Baik baca senang. Qudrah Tuhan memberi bekas. Apa saja ketentuan yang ditentukan oleh Allah memberi bekas. Mungkin memberi bekas artinya berkesan. Ya. Dia mendatangkan kesan. Yang lain kan bukan dia yang beri kesan, Allah yang beri kesan. Kita makan Panadol, hilang pening tu. Bukan hilang pening tu kerana Panadol, hilangnya pening tu kerana Allah nak bagi dia baik. Hilang pening. Jadi yang memberi bekas tu Allah, bukannya ubat. Tapi Qudrah ni memberi bekas. Kerana itu ketentuan dari Allah Ta'ala. Ya, Qudrah Tuhan memberi bekas pada mengadakan dan mentiadakan. Allah nak adakan ada tu. Alhamdulillah Allah nak jadikan kita ni ada ke? Betul tak? Tak ada pun. Kalau Allah tak jadikan kita, tak nak menjadikan kita, tak ada kita. Kenapa kita ni ada? Karena Allah nak jadikan kita. Itu ada kita. Padahal tak ada. Nah, di mana tak ada. Kemudian Allah nak jadikan kita ni manusia. Alhamdulillah Allah jadikan kita ni manusia. Boleh tak Allah jadikan kita ni lain dari manusia? Boleh tak Allah jadikan kita ni kambing? Boleh tak Allah jadikan kita ni lembu? Boleh tak Allah jadikan kita ni ular? Boleh tak Allah jadikan kita gajah? Semua boleh Allah jadikan. Kerana Allah tu berkuasa untuk mengadakan apa saja. Tapi Allah tak nak jadikan kita lain daripada manusia. Jadi kita manusia. Diberi kita akal, diberinya kita jasmani, diberinya kita nafsu, diberinya kita roh. Keempat-empat ini membantu kita dalam kehidupan. Akal boleh berfikir betul. Bukan otak aja, otak yang boleh berfikir itu namanya akal. Sebab itu manusia jadi mulia. Allah janji memuliakan manusia. Apa kata Allah? Laqad kana laqad karramna bani Adam wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Wa laqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami nak memuliakan anak Adam. Yang paling mulia ialah manusia. Siapa yang jadi sultan? Manusia. Siapa yang jadi gubernur? Manusia. Siapa yang jadi menteri? Manusia. Siapa yang jadi Perdana Menteri? Manusia. Padahal manusia bukan kuat no. Tapi Allah nak memuliakan manusia itu. Kerana manusia itu boleh beritahu. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami hendak memuliakan manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan diberi mereka tunggangan di daratan dan di lautan. Ada kenderaan. Jadi kenderaan manusia aja. Yang lain itu jadi kenderaan, bukan dia ada kenderaan pun. Gajah jadi kenderaan, kuda jadi kenderaan, lembu jadi kenderaan. Tapi manusia dia ada kenderaan. Di daratan ada kenderaan, di lautan pada kenderaan, sekali di udara pada kenderaan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan diberi mereka rezeki yang baik-baik. Rezeki yang paling baik rezeki manusia. Nasi aja ada berapa puluh jenis nasi. Berapa puluh jenis nasi ada yang makan oleh manusia. Nasi minyak, nasi biryani, pakar nasi biryani di pasar ini. Nasi dagang, nasi lemak, nasi Arab,
Nasi goreng, digoreng pun macam-macam ni. Ada kan nasi goreng kampung, ada nasi goreng Cina, ada nasi goreng Pattaya, ada nasi goreng USA pun ada. Nasi goreng USA. Hebat manusia ya. Lain-lain makhluk apa makanan mereka. Rezeki mereka apa? Nah, terima daging mentah. Gajah patah besar. Nah. Lagi apa? Jin, tulang. Tapi manusia sedikit banyak. Roti ada berapa jenis roti dimakan oleh manusia. Nah, lain sama ada. Ada pun nak tengok gajah makan nasi paprik. Siapa dia nak makan? Ada pun nak tengok rimau nak makan apa? Makan tom yam. Ada. Tapi manusia tengok. Tom yam ada, gula tempoyak ada, gula lemak ada, gula kurma ada. Kerana manusia itu ada otak boleh berfikir. Binatang ada otak, gajah lagi banyak otaknya tapi tak boleh fikir. Sehingga dia dihambakan oleh manusia. Manusia suruh tarik balak, dia pun tarik balak. Manusia suruh dia bawa ke mana-mana pun dia bawa ke mana-mana. Itu gajah. Padahal dia kuat. Tapi kerana otak tak boleh fikir. Manusia ada otak dan boleh berfikir. Seperti dia jadi mulia. Alright. Itu hebat. Mujur lah Allah nak jadi kita ni manusia. Ada otak boleh fikir. Dan itu diberinya pula kita iman dan Islam. Itulah merupakan nikmat yang paling hebat, nikmat yang paling besar bagi manusia. Dapat kita orang Melayu ni beriman dan Islam. Tapi orang Melayu Islam dapat iman dan Islam. Yang lain Arab dapat, India dapat. Bukan semua orang dapat ni, ada yang tak dapat. Jadi alhamdulillah kita ni dapat iman dan Islam. Kalau tak dapat, ada tak orang Melayu tak ada beriman dan tidak Islam, ada tak? Ada. Cuba pergi ke Pulau Bali. Orang Melayu macam kita ni, tapi tak beriman, tak Islam. Nama apa? Nama Hindu. Dalam rumah dia, di depan rumah itu patung saja. Yang paling banyak patung di Bali lah. Orang Melayu di Bali tu, orang tukang buat patung. Dia banyak tu. Mujur kita dapat iman dan Islam. Kalau tidak, sebelum kita menerima Islam, kita jadi orang Hindu. Sampai tertegak kerajaan Hindu. Orang Melayu. Orang Melayu tapi menegakkan kerajaan Hindu. Nama kerajaannya apa? Lankasuka. Di belah ruas. Banyak kesan-kesan terdapat di situ. Nama kerajaannya Kerajaan Lankasuka. Sebelum Hindu, orang Melayu agama Buddha, ditarik dengan Islam. Ditarik dengan Buddha. Sementara ini ditarik kepada orang Siam. Kerana orang Siam itu menganut agama Buddha. Jadi orang Melayu pun terpikat. Banyak orang Melayu yang mengikut agama Buddha. Sehingga tertegak satu kerajaan Melayu yang beragama Buddha. Namanya Sriwijaya. Sebelum lepas itu baru Lankasuka, kemudian baru datang Islam. Datang Syekh Abdul Aziz daripada Arab Saudi. Datang ke Melaka dengan anak kapalnya. Berlabuh kapal di pantai Melaka. Turun anak kapal itu, semayang mereka di tepi pantai. Orang Melayu tengok apa buat dia main tonggang-tonggi. Rupanya mereka semayang. Berita itu sampai kepada Sultan. Masa itu Sultan itu Hindu. Namanya siapa tahu? Nama Sultan apa? Parameswara. Ini cikgu sejarah dulu ni tahu macam kami. Parameswara. Dia pun panggil Syekh Abdul Aziz dan anak kapalnya. Di situ Parameswara itu Hindu lagi. Apa kamu buat tepi pantai tu? Jawab Syekh Abdul Aziz dengan ada penterjemahnya ya, juru bahasanya. Kami menyembah Tuhan kami katanya. Itu tanya Parameswara lagi. Tuhan kamu siapa? Dia pun kata Tuhan kami Allah. Dia memiliki sifat ini. Dia ditarik dengan apa? Dengan penerangan dari Syekh Abdul Aziz itu. Akhirnya sudah beberapa hari lepas itu, besok datang lagi, lusa datang lagi, berminggu-minggu itu, dia tertarik dengan Islam. Dia pun masuk agama Islam. Bila raja masuk agama Islam, daripada Parameswara ditukar nama Sultan Zulkarnain.
Iskandar Zulkarnain Shah. Nah, itu raja orang Melayu pertama yang masuk Islam. Asalnya Parameswara namanya. Jadi namanya Sultan Iskandar Zulkarnain Shah. Bila Sultan Islam, raja Islam lah kita Islam lagi. Nah, karena bermula dari Sultan Iskandar Zulkarnain Shah. Nah, maka kita pun Islam. Itu sampai sekarang kita Islam. Kalau tidak, Hindu kita. Nah, kalau Hindu yang ceramah tak malam siapa? Ramasami, Muniadi. Bila waktu tak putus apa buat? Kita pun bawa kembali. Wiridnya apa wiridnya? Well apa? Well itu nama satu lembah dalam neraka Jannah. Itu nak well. Itu yang jadi wirid dia. Mujur alhamdulillah dapat kita Islam dan iman dan Islam. Sebab itu kita kena pegang betul-betul iman dan Islam tu. Jangan bagi dia longgar, jangan bagi dia jatuh, jangan bagi dia rosak. Baik. Baca terus. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang qadim. Qudrah tu qadim. Qadim tu tidak ada permulaan. Itu namanya qadim. No beginning. Dia ada je, tak pernah tak ada. Itu namanya qadim. Lagi azali. Apa makna tu? Qadim dan azali begitu juga. Tidak ada permulaan. Tidak ada beginning. Yang sabit. Seperti sabit tu apa? Tetap. Sabit itu tetap. Tak ada longgar-longgar. Tak ada jatuh-jatuh. Tak ada tukar-tukar. Itu sabit. Bukan sabit itu bisa bengkok motong-motong. Itu namanya sabit juga. Sebagai dia lain. Nah, ini sabit. Bukan sabit ya. Sabit. Yang sabit. Berdiri pada zat. Dia berdiri pada zat Allah. Qudrah tu berdiri pada zat Allah. Nah, yang berfungsi itu zat yang qudrah, zat yang berkuasa. Itu yang berfungsi. Bukan qudrah itu kuasanya. Yang berkuasa zat Allah Ta'ala. Yang bersifat qudrah. Itu yang berfungsi. Berdiri pada zat Allah Ta'ala. Kerana dia adalah sifat. Sifat tu sesuatu yang berdiri pada zat. Dengan dia mengadakan tiap-tiap yang ada. Apa benda yang ada semua dia mengadakannya. Apa saja alam ni semua Allah menjadikannya. Lillahi apa? Allahu la ilaha illa lillahi alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah dialah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara kedua ini. Semua Allah menjadikannya. Matahari Allah menjadikannya, bulan Allah menjadikannya, bintang Allah menjadikannya, manusia Allah menjadikannya, binatang Allah menjadikannya, pokok-pokok semua, alam semua Allah menjadikannya. Ya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara langit dan bumi itu Allah menjadikannya. Itu qudrah Allah, berkuasa Allah menjadikannya. Mengadakan tiap yang ada dan menciadakan tiap yang tiada. Benda yang tak ada yang kita nampak tu apa? Kerana Allah tak nak jadikan dia. Ada jumpa orang kepalanya 18, kakinya 15 ada. Kenapa tak ada? Kerana Allah tak nak jadikan orang macam itu. Kalau Allah nak jadikan, boleh jadi. Tapi kalau Allah tak nak jadikan, tak ada benda tu. Yang tiada tu Allah tak nak jadikan. Yang ada dan mentiadakan setiap yang tiada bersetuju dengan iradah. Lain. Iradah tu sepakat dengan qudrah. Berbeza dengan kita. Kita banyak tindak tapi tak dapat. Banyak tindak tapi dapat juga. Kita ni kalau boleh biarlah ramah tu mahligai ada buktikan. Ini tak dapat. Dapat ramah teras di kampung. Jadi tak mampu. Kalau boleh kenderaan kita tu jual Porsche, Ferrari, Daimler. Ini tak dapat. Yang dapat apa? Dapat kancil jadilah. Saya ada pion, jadilah berpion. Ada mesin pokok, jadilah. Banyak benda yang kita nak, tapi tak dapat. Dan banyak benda yang tak nak, tapi datang juga dia. Kalau boleh janganlah ada pinjam manis, tapi datang juga. Kalau boleh janganlah ada darah tinggi, tapi bila dia cek tinggi ke darah tu. Kalau boleh jangan tua, tapi tua juga. Lagi 3 bulan. Lagi 3 bulan dah 28 tahun umur. Tahu saya ni.
Lagi 3 bulan umur saya 28 tahun. Sekarang ni umur saya 18. Lagi 3 bulan 28 tahun. Tahun depan bulan 5 juga 38 tahun. Terbaliklah ya. Balik kan. Kalau boleh biar muda je. Tapi tak boleh. Tu aja. Akhirnya Allah matikan. Kalau boleh janganlah mati. Mungkin boleh benda-benda pening sikit cari Panadol. Jangan mati lah tu. Tapi mati juga ya. Allah dah kabul Quran. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripada itu pasti akan menemui kamu. Mesti dia datang. Time kau mati, matilah. When the time comes, out you go. Tak ada siapa yang boleh menghalang. Malaikat maut pun akhirnya mati. Wajahnya pun nyawa segala yang dia nyawa dia cabut. Tapi akhirnya dia pun mati juga. Begitu yang kita. Ada pun menyandarkan taksir. Taksir itu benda yang beri bekas. Maknanya taksir ya. Ada pun menyandarkan taksir atau memberi bekas kepada kudrat itu majazi akli. Artinya perkataan yang sindiran bagi akal itu faham akal itu je. Namanya majazi akli. So kita faham sebenarnya bukan kudrah itu yang memberi bekas. Saya kabur tadi dah. Yang memberi bekas bukan kudrah siapa? Zat Allah Taala yang memberi bekas. Tapi untuk faham di akal kita, dia kata dengan kudrat Allah berlakulah ini. Faham dia kan? Saya cakap Jepun ni tak Melayu ni. Tak faham juga? Sedang beleng je rupanya. Itu namanya majazi akli supaya faham. Boleh sebut dalam sebutan, tapi hakikatnya tak betul. Hakikatnya yang menjadikannya itu ialah zat Allah Ta'ala, bukan kudrah. Yang kudrah itu sifat pada zat itu. Sindiran cakap yang difaham oleh akal. Ya. Kerana yang memberi bekas pada hakikat itu ialah zat yang maha suci, zat Allah. Diri Allah itu menentukan. Tapi dia ada sifat. Sifatnya kudrat. Maka tidak ada perbuatan melainkan baginya. Semua Allah yang menjadikannya. Besar Allah menjadikannya, kecil Allah menjadikannya, hitam Allah menjadikannya, putih Allah menjadikannya, gemuk Allah menjadikannya, kurus Allah menjadikannya, apa saja semua Allah yang menjadikannya. Maka tidak ada perbuatan melainkan baginya. Allah yang membuat segala-galanya. Allah menjadikannya dan perbuatan pun Allah menjadikannya. Saya boleh bercakap pun Allah menjadikannya. Membenarkan pun boleh saya cakap. Saya tak boleh. Demikianlah yang telah disebut oleh ulama muhaqqiqin. Ulama tu yang orang alim. Kalau Amir panggil ulama, kalau seorang panggil alim. Tapi orang Melayu kalau seorang panggil ulama. Itu orang Melayu. Selalu salah faham. Patutnya kalau seorang tu alim. Ustaz Osman tu alim. Ustaz Fauzi tu alim. Kalau Ustaz Osman, Ustaz Fauzi, Ustaz apa lagi? Ustaz Ali Zakwan, ketiga-tiga itu ulama. Oh betul. Ini ulama tu ramai ada ya. Ulama muhaqqiqin, ulama yang betul-betul faham dengan ilmu dia. Muhaqqiqin dia yang hak ya. Demikian yang telah disebut oleh ulama muhaqqiqin, tetapi pada orang yang awam, macam kita ni orang awam je, berkata kudrah yang memperbuat atau katanya pandang olehmu perbuatan kudrah Allah Ta'ala. Sekat sebut je tak apa. Tapi jangan menerima hakikatnya. Kerana hakikatnya bukannya kudrah dia yang menentukannya. Hakikatnya Allah saja yang menentukan. Zat Allah Ta'ala ya. Tapi sebutan tak apa. Tengok olehmu akan kudrah Allah Ta'ala tak apa lagi. Tapi jangan sampai ke hati hakikat dia ya. Tak boleh. Orang berkata dia, orang awam berkata kudrat yang memperbuat atau katanya pandang olehmu perbuatan kudrat Allah, maka yang demikian itu haram. Kalau saja sebut dia hukumnya haram. Dan kata separuh ulama makruh. Ada ulama katakan makruh. Apa dia makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya
elok ditinggalkan. Pasal dia makruh. Dengan jui haji video dengan makruh tu adalah makruh kanan. Nah ini jui haji video tu. Elok ditinggalkan. Kerana makruh tu mendatangkan kebencian Allah Ta'ala. Allah benci. Itu bau makruh. Bukan haram. Kalau haram, kemurkaan Allah Ta'ala. Nah, haram tu dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan, itu haram. Makruh dibuat tidak berdosa, tapi ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan, itu makruhnya. Nah, maka yang demikian itu haram, kata setengah ulama ya. Dan kata setengah ulama lain makruh, selama ia tidak beriktiqad qudrat itu yang memberi bekas. Dia makruh aja, katanya. Setengah ulama kata begitu. Tak berdosa, tak jadi kafir. Kenapa? Karena dia mengatakan dengan kudrat Allah terjadi ini. Tapi hakikatnya disuruh bahawa yang menjadikannya itu bukan kudrat Allah tu. Yang menjadikannya ialah zat Allah Ta'ala. Jadi makruh dia menyebut begitu ya. Nah, dengan sendirinya, adapun ia mengiktirafkan kudrat yang memberi bekas, kalau dia betul-betul faham apa? Fahamnya betul bahawa yang memberi bekas itu ialah kudrat Allah Ta'ala, bukan zat. Nah, dia faham betul yang memberi bekas itu kudrat Allah Ta'ala. Yang kudrat Allah Ta'ala terjadi lain ini, itu dia kafir. Dalam hati dia pun, dia percaya, yakin betul, jadi kafir. Nah, dia mesti nak mengatakan dengan kudrat, ya. Dalam hatinya dia kata bukan kudrat yang berkuasa, yang kudrat tu hanya sifat saja. Jadi makruh, ada setengah ulama kata makruh. Tapi kalau dia mengatakan dalam hati seterus beriktikad bahawa kudrat yang berbekas, maka dengan sendirinya kafir jadinya. Nah, selama ia tidak beriktikad kudrat yang memberi bekas dengan sendirinya. Adapun ia mengiktikad kudrat yang memberi bekas dengan sendirinya, nescaya jadi kafir. Jadi kafir jadinya. Maka sebenarnya dialah Tuhan yang bersifat kudrat, mempunyai kebesaran dan perintahan yang meliputi dan sekalian makhluk dalam genggamannya. Semua makhluk dalam genggaman Allah ya. Dalam genggamannya yang bersendiri mengadakan apa-apa kehendaknya. Dan tiada dapat dikirakan. Apa yang Allah hendak jadi, apa yang Allah tak hendak tak jadi. Kenapa itu ya? Itu Quran. Sudah bunyi dah, cukup sekarang itu. Ya. Nanti kita akan sambung lagi insya-Allah. Kita akan sambung. Tuhan sahaja yang mempunyai kuasa menjadikan dan mentiadakannya. Itu kena tak baca ya. Untuk malam ni cukup sekarang itu. Sudah bunyi. Lambat ya. Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Ustaz-ustaz ada nak bangkang? Tak ada. Ada siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Itu seronok mengajar di tampahan. Bila dia ajar dapat. Pandai-pandai belaka. Memang betul. Kalau semua dapat, maknanya murid-murid pandai-pandai belaka. Kalau semua tak dapat, maknanya apa? Maknanya tuan guru punya bingung. Tak kerti nak ngajar. Ya. Jadi murid tak ada apa-apa apanya, tak ada apa-apa kesannya. Ya, kalau pandai, muridnya pandai. Kalau semua dapat, muridnya pandai. Kalau bodoh, bukannya kerana murid bodoh. Kalau tak dapat, kerana muridnya pandai juga, tapi tuan guru tak pandai ngajar. Alright, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Salah silap minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan kita faham tentang sifat kudratnya ya. Akan kita sambung akan datang insya-Allah. Lepas puasa lah ya. Lepas ini puasa. Lepas puasa mana ada ngaji. Jadi lepas puasa tu insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat tahibin. Assalamualaikum.